Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Dah bersedia ke untuk pelajaran sains pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang unit 9 iaitu tajuknya adalah bumi. Awak boleh rujuk pada muka surat 101. Dalam tajuk ini awak akan belajar mengenai sumber air semula jadi. Awak akan tahu mengenai arah air mengalir. Dan awak juga akan belajar mengenai aliran air semula jadi. Selain daripada itu, awak juga perlu tahu tentang bagaimana kitaran air semula jadi berlaku. Serta awak akan belajar tentang udara dan bagaimana udara bergerak serta kepentingan udara dalam kehidupan manusia. Dalam muka surat 101, sila lihat gambar rajah yang ditunjukkan. Apakah yang awak dapat lihat dalam gambar rajah ini? Okey, gambar rajah ini menunjukkan terdapatnya satu keluarga sedang berkelah di kawasan air terjun. Pernah tak awak pergi ke kawasan air terjun ini? Pernah tak awak terfikir daripada mana air terjun ini datang? Hari ini kita akan belajar tentang sumber air semula jadi. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber air semula jadi? Sumber air semula jadi ini bermaksud sumber air yang sedia ada dan tidak diciptakan oleh manusia. Seperti yang awak dapat lihat dalam gambar rajah ini, terdapat 5 sumber air semula jadi yang perlu awak tahu. Yang pertama adalah hujan. Hujan merupakan titisan air yang terbentuk daripada wap-wap air dan seterusnya berkumpul sebagai awan, dan apabila awan itu berat maka dia akan ditolak oleh air angin dan turun sebagai hujan ke bumi. Yang kedua adalah tasik. Tasik adalah merupakan kawasan air yang sangat luas dan di sekelilingnya adalah daratan. Selain daripada tasik, kita juga mempunyai laut. Laut ini rasanya masin bukan? Sebenarnya laut merupakan bahagian air masin yang sangat besar pada permukaan bumi. Selain daripada laut, kita juga mempunyai mata air. Mata air ini ialah air bawah tanah yang keluar ke permukaan bumi. Airnya sangat bersih. Dan kita juga ada sumber air semula jadi daripada sungai, iaitu hujan yang turun ke bumi dan membentuk air yang dikenali sebagai sungai. Murid-murid telah belajar mengenai 5 sumber air. Teacher Tika harap awak boleh ingat dan awak boleh menyebut 5 sumber air semula jadi yang telah awak belajar. Teacher Tika ada satu soalan untuk awak jawab. Apakah yang akan terjadi jika tiada air di bumi? Adakah manusia dapat meneruskan aktiviti harian dan meneruskan kehidupan jika tiada air? Seterusnya, kita akan belajar tentang air mengalir. Seperti yang awak dapat lihat dalam gambar rajah ini, apabila hujan berlaku, bagaimanakah arah air hujan tersebut mengalir? Adakah daripada atas turun ke bawah? Adakah dari kawasan tinggi turun ke kawasan rendah ataupun sebaliknya? Maka hari ini Teacher Tika akan ajar awak mengenai air mengalir. Dalam buku surat 105, awak akan diajar untuk menyiasat arah air mengalir. Awak memerlukan air bersama pewarna dan juga dulang. Awak campurkan pewarna tersebut ke dalam air, awak adukkan dan awak tuang ke dalam dulang. Dan apa yang akan berlaku ialah awak cuba tinggikan satu bahagian dulang. Dan boleh awak lihat bagaimana arah air mengalir?
Adakah dari kawasan tinggi ke rendah ataupun daripada kawasan rendah ke tinggi? Ya, arah air mengalir adalah daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Maka apabila air mengalir, air akan bertakung pada kawasan yang rendah. Makanya arah air, aliran air adalah dari kawasan yang tinggi ke tempat yang rendah. Murid-murid telah belajar mengenai arah air mengalir iaitu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hari ini kita akan sambung dengan aliran air semula jadi. Masih ingatkah sumber air semula jadi? Kita ada 5 sumber air semula jadi. Cuba murid-murid sebut apakah 5 sumber air semula jadi itu? Okey, salah satu daripada sumber air semula jadi adalah air daripada air terjun. Air terjun ini adalah air daripada kawasan tanah tinggi seperti bukit dan juga gunung. Air daripada kawasan yang tinggi ini akan turun ke kawasan yang rendah dan seterusnya air sungai akan mengalir ke kawasan laut. Maksudnya bila di kawasan yang tinggi kita mempunyai air terjun. Air terjun ini akan mengalir ke kawasan yang rendah dan di kawasan yang rendah ni kita ada air sungai. Dan air sungai ini akan seterusnya turun lagi ke kawasan yang lebih rendah dan akan mengalir ke laut. Inilah yang kita panggil sebagai aliran air semula jadi, iaitu tercatatkan ulang semula daripada kawasan tanah tinggi ataupun daripada kawasan yang tinggi dia akan mengalir ke kawasan yang rendah dan seterusnya akan mengalir ke laut.